Zikir istighfar tadi cari. Bismillah. Okay. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Berimbang. Kita coba pilih. Bismillah. Baca dulu. Buka slow. Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارحمنا عند الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وسوء الأخلاق ودرك الشقاق وشماتة الأعداء.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Allahumma ya Allah, kami datang ya Allah, kami memulakan pertemuan majlis ilmu taman syurga kami pada malam ini ya Allah dengan menyebut namamu ya Allah. Maka engkau sudilah apa juanya kiranya engkau menyebut nama kami kembali ya Allah. Kami memanggil-manggilmu ya Allah, maka sudilah apa jua kiranya engkau memanggil kami kembali ya Allah. Ya Allah, kami ingin dengan namamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Ghafar, ya Ra'uf, ya Rahim. Kami yakin dan pasti ya Allah, engkau tidak akan biarkan kami terus sepi sunyi, engkau tidak akan membiarkan kami terus sendiri ya Allah. Maka engkau terus akan bersama kami ya Allah setiap saat, tidak pernah curang walau sesaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau berkatilah majlis ilmu kami pada malam ini ya Allah, bersaksikan bulan-bulan dan bintang-bintang yang menerangi ya Allah. Maka engkau limpahkanlah kerahmatan dan juga keampunanmu sehingga mampu mencuci dan membersih sisa-sisa dan karat-karat dosa kami yang masih kasar, yang masih pekat, yang masih likat, yang masih hitam, yang masih tebal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai padamu ya Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Engkau rida, kami rida. I love you, you love me, you love us too. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim ya Allah. Okey, boleh dengar eh? Man on je man. On je, tak kat sini. Tak kat sini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para penonton, para pendengar, para ahli syurga sekalian insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara faktor ataupun antara ciri, one of the characteristic Allah membuatkan, sebenarnya Allah mencipta syurga ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allah nak bagi syurga, ataupun Allah memilih calon ahli syurga ni, sebenarnya dia dah ada tanda waktu kita hidup di dunia lagi. Kalau sahabat dulu, contohnya Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi dulu, mereka ni kadang-kadang bila tidur malam dia tercium bau wangi. Sahabat-sahabat dulu kadang-kadang tidur malam, sallallahu alaihi Muhammad, waktu mereka berperang, mereka lihat bukit, dia tak nampak bukit. Dia nampak seumpama taman yang sangat indah. Sahabat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang mereka berjalan waktu nak berperang tu, depa nampak macam kita nampak bukit, nampak taman kan, tapi bagi depa dia bukan bukit, dia taman syurga. Jadi kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang bakal ahli syurga ni, macam tuan-tuan yang sedang menyaksikan ni, kadang-kadang Allah bagi tanda dah. Kadang-kadang kita boleh tercium bau wangi kan, kita terasa nak pergi masjid, kita terlorong dan terdorong hati untuk nak buat live, nak berkongsi ilmu malam ni. Hati tu sentiasa terikat dan lekat pada masjid walaupun tak boleh pergi masjid. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biar kaki tak sampai masjid, tetapi hati sentiasa dekat dan rapat dengan masjid. Biar pintu masjid tertutup dan terkunci rapat, tapi jangan sampai pintu hati, pintu iman dan pintu taqwa tertutup rapat. Biarkan pintu masjid tertutup,
tetapi pintu hati, pintu iman dan pintu taqwa akan terbuka luas. Malam yang sudah sampai ke malam ni, kalau dikira countdown ya, Sallallahu Alaihi Muhammad, kita lebih kurang berbaki lebih kurang 240 jam. Okay, kalau kita boleh buat countdown pada malam ini, insyaAllah bermula detik ini lebih kurang, kita masih lagi berbaki 240 jam. Another 240 hours we will see and we will meet our lover kekasih. Setelah 11 bulan kita terpisah, Masya Allah, lebih kurang 240 jam lagi kita akan bertemu dan kita akan menanti. Di sana hanyalah menanti, di sini hanyalah menunggu. Falyafrahu. Apa maksudnya? Yafrah. Maksudnya kita kena seronok. Masya Allah, kita kena yafrahu. Ya Allah, fariha. Fariha ni maksudnya farhatan. Kita kena seronok. Masya Allah, seronok tak? Siapa seronok? Siapa rasa gembira tepuk tangan? Tak, tak, tak. Siapa rasa gembira nak berpuasa? Tak, tak, tak. Siapa rasa gembira nak jumpa dengan Ramadan? Itu tandanya dia ahli syurga. Pahalanya, maka dengan tidak ada bazar Ramadan ni, mudah-mudahan kualiti percentage pahala kita yang kita nak bagi dekat Allah tu, mudah-mudahan tahun ni akan up lah sikit pahala dia. Selama ni duk banyak calar kan, sebab ya, gara-gara bazar Ramadan. Jadi insya-Allah tak apa, kita akan teruskan Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, jadi nak cerita malam ni, siapa ada soalan saya akan buka dalam sesi Q&A ni. Jadi saya nak cerita sikitlah sebagai mukadimah dia. Jadi saya dah sebut tadi, yang pertama, Ramadan kena apa? Kena seronok. Jadi siapa yang seronok tu sunnah Nabi. Sehingga kan siapa yang seronok saja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Idza kita daripada api neraka.
Masya Allah. Jadi kita kena seronok. Jadi malam ni kita kena seronok lah. Walaupun di celahan seronok tu sedih, sayu, yang tu jangan ceritalah. Satu, bukan kita saja tuan-tuan, lebih kurang 1.7 bilion umat manusia seluruh dunia merasai apa yang kita rasa, iaitulah kita terlockdown. Dan bertambah sedih, hari ni, tadi semalam kan, hari ni Selangor negeri pertama dalam Malaysia yang mengumumkan bahawa masjid ditutup sehingga selepas Aidilfitri. Saya ulang balik, masjid negeri Selangor adalah masjid pertama, kalau tak silap saya lah. Kalau mungkin ada masjid lain, negeri lain, saya tak dengar lagi lah. Setakat ni baru dengar kemungkinan. Kita doa mudah-mudahan Allah izin, insya-Allah. Perintah ni hanya sementara. Allah nak menguji kita sabar, Allah menguji kita redha, terima tak? Hampa pandai tak waktu tanpa dapat nikmat, hampa pandai. Okey, aku bagi musibah sikit, aku bagi ujian sikit, hampa dah jauh, hampa tak redha. Maka aku tak boleh angkat sehingga kamu redha dengan ujian yang aku bagi, kata Allah. Aku akan angkat musibah ni. Boleh. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak ambil, nak cek, nak ulang kaji balik Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan, dia ada satu kajian terjawab persoalan kenapa, dari mana asal usul nama Ramadan. Maka Ramadan ni ulama membahaskan dia ada banyak sangat besar lah dia punya skop perbincangan. Tapi apa yang saya nak kongsi ni, bila dikaji, ulama mengkaji bergabung dengan ilmu sains, digabung tuan-tuan, ibu dan ayah ya. Rupanya okey, sistem suria kita ni sistem cakrawala, center dia ialah matahari. Matahari ni akan sentiasa dikelilingi dan diputar bulan mengelilingi matahari, bumi. Bumi mengelilingi sambil berputar dan beredar. So, bumi buat dua benda. Bumi dua kerja dia buat. Satu berputar, rotation. Satu movement, dia beredar. Dia beredar tu dalam orbit dia. Orbit tu maksudnya dia takkan keluar. Lingkaran, maksudnya laluan dia. GPS dia. Dah ada dah, dia punya track dia. Track record. Jadi, dan orbit bumi ni, tuan-tuan, bila mengelilingi matahari, yang ni kajian ulama dan juga ilmu sains bila gabung, rupanya bukan berbentuk circle. It's not a circle, tuan-tuan. Dia berbentuk sallallahu tuan, kita buat demonstrasi sikit. Ada kertas tak? Okey. Kita buat demonstrasi sikit, tuan-tuan. Macam mana yang dikatakan yang Sallallahu Alaihi Muhammad, ini adalah matahari. Nak tunjuk maksud Ramadan ni, nak cerita tentang, we are talking about what is the meaning of Ramadan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Okey, ini adalah matahari dan saya ambil satu putaran orbit bumi. Okey. K ni adalah bumi.
Okey. Okey, nampak ah? Nampak tak? Nampak dah? Saya tak tunjuk lagi, nampak dah. Hebat dah. Okey. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, kita boleh tengok pada lukisan yang tak seberapa ni. Okey, Asy-Syams. Okey, nampak ah? Boleh? Okey. Okey, sila rujuk kepada gambar rajah yang setuju. Track dia ni adalah, way ni adalah kita panggil orbit. Okey, putaran orbit dia, lingkaran. Jadi, bila disebabkan orbit ni bukan berbentuk bulat, dia berbentuk bujur, bermaksud ada kedudukan, dia ada satu certain point, bumi tu dia jauh daripada matahari. Boleh faham ah? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, bila sampai kat sini, dia jauh kan? Sini dengan sini jauh. Maka kat sini dia panggil aphelium. Aphelium ni istilah kedudukan dan jarak bumi yang jauh dari matahari. Ketika mana bumi mendekati matahari, lebih dekat, apa maksudnya? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila bumi lebih dekat dengan matahari, bermaksud apa? Maksudnya bumi lagi panas. Betul? Ha. Jadi bila bumi lagi panas, nampak tak? Macam gelap je. Okey. Bila bumi kembali mendekati matahari, ketika mana bumi lebih dekat pada matahari dan ketika mana bumi lebih panas, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah maksudnya apa? Bahawa itu maksud Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramadan ialah panas. Ditambah alif nun menjadi kata nama, menjadi isim, maka dia adalah maksud bumi ataupun hari yang panas. Boleh faham? Itulah antara maksud Ramadan. Dan pula maksud puasa. Okey, puasa ni dia bukan datang dari perkataan bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam rukun Islam, kan, syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Sallallahu alaihi Muhammad. Puasa, zakat, haji. Dalam 5 rukun Islam ni, okay, yang pertama syahadah. Kita sebut syahadah kan? Kamu dah syahadah ke belum? Maka kita menggunakan bahasa Arab syahadah. Yang kedua solat, kita masih menggunakan solat. Sallallahu alaihi Muhammad. Okay? Maksudnya kita masih menggunakan perkataan solat bahasa Arab. Syahadah bahasa Arab, solat bahasa Arab. Walaupun kadang-kadang kita tak sebut solat, kita sebut sembahyang. Okay. Puasa kita tak sebut saum. Puasa kan maksudnya saum kan? Kita ada tak kita tanya, entah bila nak saum? Tahun ni bila kita saum Ada tak? Memang pelik sangatlah kalau ada tu kira cikrak jari lah. Kita tak guna perkataan macam tu. Kita tak, bukan menjadi kebiasaan kita. Kita kata apa? Bila nak puasa? Esok nak puasa tak? Kita kata puasa. Maka kalimah bahasa Arab. Boleh faham Syahadah Arab, zakat Arab, dipinjamkan bahasa Melayu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan haji umrah pun Arab juga. Tinggal 2 perkataan sembahyang dengan puasa. Rupanya bila dirujuk dalam kitab bahasa, kitab lughah, puasa ni dia mai dari perkataan bahasa Sanskrit Nusantara yang diamalkan oleh orang Hindu, yang pedagang Hindu yang sebelum Islam sampai, sebelum zaman Nabi lagi.
ataupun dalam sallallahu alaihi Muhammad sebelum kitaban Islam dekat tanah Melayu ni, rupanya orang Hindu ni dia menggunakan, depa ada ibadah ritual mereka juga yang mereka yang menahan diri lapar dan menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan ibadah mereka, ritual mereka disebut sebagai saya terlupa, upuwasa atau apuwasa. Upuwasa ni adalah perkataan bahasa Arab, bahasa Sanskrit Hindu. Maksudnya apa? Mereka menahan lapar dan dahaga juga, sebagaimana yang kita buat, tapi tak sama lah kaedah dia, ada tempoh jam berbeza. Tapi nak bagi tahu, puasa adalah perbuatan menahan diri dan lapar dan dahaga oleh orang yang berbahasa Hindu yang menggunakan Ada orang nak tanya? Kan nak nyanyi dulu. Okey, kita nak tengok sambil-sambil tu ada soalan, kita buka soalan. Jelas ni? Tolong bagi clear sikit, bagi komen sikit, clear tak? Dengar ke, jelas ke, tak jelas ke? Boleh? Halo? Halo, ada orang ke? Ada orang ke tak ada orang? Saya rasa macam nak kena pindah ni. Dan kita pindah pindah tempat lah. Ambil, bawa ni pergi sana. Atas meja. Okey, ada orang? Bawa lampu ni, bawa ni. Okey. Ada soalan? Kita pindah tempat. Soalan dari Syekh Muhammad. Setia lah. Nak ajak minum lah dulu. Miro yang paling setia dengan Ustaz. Macam tu. Okey ke? Macam gelap. Boleh Clear? Lapis sikit. Bagi tinggi sikit. Lapis buku. Ini. Okey, kita nak tengok puasa, cerita tentang puasa. Okay, saya baca dulu. Kita kongsi dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekejap kalau ada soalan, boleh. Ada soalan sekejap lagi, boleh bagi tahu Boleh tanya, boleh type, sekejap lagi kita bincang. Boleh? Okey, insya-Allah. Jom sangat dah. Okey. Boleh? Okay, macam gelap. Boleh nampak Jelas? Okey tu. Okey, ada orang tanya puasa tanpa niat. Imam hadis An-Nawawi Arba'in, dalam kitab hadis Arba'in kitab 40 menukilkan bahawa innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ri'imman wa innamal likulli ri'imma nawa. Setiap perbuatan comes from your niat, comes from your heart. Allah menilai perbuatan kita, Allah menilai aktiviti ibadah kita ni bergantung kepada niat. Niat ni umpama apa? Kita dah come from your heart. Boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, jawapan dia, puasa tak sah tanpa niat. Kecuali, niat ni pula, dia ada 3 cara niat. 3 cara niat puasa. Yang pertama, ni untuk Ramadan Yang pertama, hendaklah berniat mengikut mazhab Imam Syafi'i, berniat puasa pada waktu malam sebelum terbitnya matahari. Sebelum sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebelum habisnya waktu fajar. Waktu subuh lah. Okey. Yang kedua pula,
niat dia ada dua. Yang paling afdal kita niat setiap malam lah, kan? Nah, tepuk bantai ke, terpulang. Yang kedua, niat sebulan. Yang ni pun boleh, tapi ulama' lebih membahaskan bahawa niat setiap malam tu memang kita buat dah kan. Takut terlupa, kita niat siap-siap sebulan awal. Tapi apa pun kena lapik juga dengan setiap malam tu. Okey? Rasanya bab niat tu tak ada masalah kot. Okey? Niat untuk puasa wajib mesti sebelum terbit fajar. Adapun niat puasa sunat, selagi mana kita tak makan pagi tu, bangkit pukul 7, pukul 8, pukul 9, selagi tak makan dan tak buat perbuatan yang membatalkan lagu tentang niat Ramadan. Bismillah. Nawaitu as-sawma ghadin an adai fard Ramadan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Nawaitu صوم غد عن أداء فرض رمضان. Sanati lillahi ta'ala. Boleh? Okey, itu niat untuk puasa. Okey. Ada soalan? Kita tunggu soalan dulu. Okey, ada orang tanya kat sini. Ustaz, sekiranya telah berniat pada waktu malam, okey, kita dah niat dah, kemudian makan minum atau melakukan hubungan kelamin, adakah terbatal niat puasa? Boleh faham tak soalan ni? Okey, ada orang tanya macam ni. Kita dah niat malam tu, esok nak puasa kan? Lepas tu kita makan minum. Okey. Dan kita melakukan hubungan kelamin, bukan kita lah. Kita pula. Sejak bila kita? Bukan kita lah, maksud ni ayat soalan ni. Okey. Penanya, penyoal. Okey, lepas niat makan minum, bercerai kita kahwin satu lagi, maka berlakunya hubungan kelamin, maka jawapannya tidak membatalkan puasa. Betul ya? Sebab apa? Sebab soalan ni dia kata lepas niat, maksudnya malam lah. Selagi mana tak terbit matahari, selagi mana tak sampai waktu subuh tu, maka buatlah apa pun, maka masih lagi tidak dikira kita belum start puasa pun, walaupun kita dah niat. Boleh faham? Jadi tak ada masalah lah. Buatlah nak hubungan macam mana pun, selagi mana halal, tapi tidak memudaratkan niat puasa. Niat tu tak batal. Cuma puasa tu tak start lagi lah, sebab yang kamu makan tu malam, kan? Bukan marah, geram. Okey, soalan seterusnya. Apa kejadahnya? 999 jenayah membawa padah. Ni memang bawa padah semua ni. Dia berpuasa, kemudian dia sengaja berniat untuk berbuka, padahal tak sampai waktunya. Okey. Mengikut pendapat Sayyid Sabiq, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah, seseorang yang sedang berpuasa pukul 3 petang, 4 petang, kemudian dia berniat untuk berbuka saja-saja, tak ada pasal. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 petang, buka puasa 7.30, maka dia berniat untuk berbuka puasa, maka batallah puasanya sekalipun beliau tidak berbuka.
Elah. Ustaz, kami hafal niat puasa je. Doa buka puasa kami tak hafal. Ha, sudah. Saya puasa tak buka-buka jenuh. Okey. Macam mana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa ala rizqika aftartu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami telah berpuasa. Allahumma laka sumna, Allahumma laka, Allah untukmu ya Allah, kami telah berpuasa doa tu buat dengan maknanya sekali. Terutamanya doa waktu berbuka puasa tu. Ni kira nak rembat saja. Okey, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi pastikan okey, Sat jawab soalan takbir lagi tadi. Pukul 4 dia niat nak buka puasa sedangkan dia tak makan. Dia tak makan apa pun ni tapi dia masih berpuasa. Cuma dia niat nak buka puasa. Maka kata ulama, maka batallah puasanya. Sebab apa? Sebabkan kita dah bincang tadi, innama a'malu binniyat. Everything is comes from niat, from your niat. Dia dah niat untuk membatalkan puasanya, maka terbatallah puasanya. So hati-hati jangan main dengan niat ni, bahaya. Walaupun nampak benda dalam. Benda dalam ni memang bahaya. Lain macam kenyang, rasa tom yum. Kalau PUBG tu dia main sehingga kan dia rasa tom yum, rasa masak kicap, rasa masak merah sehingga boleh kenyang, maka haram dan batal puasa dia. Boleh faham? Jadi pastikan main PUBG tu jangan rasa lah. Kalau main PUBG tak ada rasa apa, tak ada rasa kenyang, tak ada rasa apa, maka hukum dia makruh. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Puasanya sah tetapi pahalanya kurang. Takut tak ada langsung. Maka jawapannya puasanya sah. Cuma kualiti pahala puasanya tak ada lah. Bukan tak ada, kurang lah pada Allah Azza wa Jal. Okay, nak pahala tu sikit. Ketika sedang bersahur, azan subuh berkumandang. Kita tengah makan sahur, lalu dia menelan baki makanan. Ini soalan berulang. Soalan regular customer, regular. Lalu dia menelan baki makanan, okey, cok badak, tepung talam, murtabak, apa lagi? Apa-apa sajalah. Menu buka puasa sebelah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, tengah bersahur, azan subuh berkumandang, lalu dia menelan baki makan atau baki minuman, teh tarik, teh ais, ikat wah, cantiknya gigi. Okey. Dalam rongga mulut, kawasan mulut di luar ni, dalam halkum tenggorok di dalam yang tak mungkin dia angkat balik, tak mungkin dia keluarkan balik, maka yang tu dimaafkan dan anggaplah sebagai rezeki dia. Boleh faham? Maka yang tu tak batal lah, telan lah. Pastikan kesimpulan dia nak selamatkan benda ni, nak play safe. Kan, pastikan sebelum tidur tu, kunci jam elok-elok, baca doa elok-elok, tawakal, sungguh-sungguh minta
pada Allah, ya Allah kejutkan saya, jangan lewat ya Allah. Jangan lewat sangat, jangan supaya saya tak rushing. Apapun puasa, sahur, pastikan sunat lewat buka puasa afdal untuk kita awalkan. Bukan awalkan, memang on time, on the dot. Makruh kita melewat-lewatkan, sallallahu alaihi Muhammad, melewatkan buka puasa. Jadi, sunat untuk kita melewatkan sahur, makruh kita melewatkan waktu berbuka puasa. Boleh faham? Okey. Kecuali, dia ada kecuali dia. Kecuali ketika mana kita musafir lah. Tak sempat kurma, tak bawa kurma, tak bawa buah kurma pun, tak bawa kurma daging lagi, tak bawa. Tak ada kelengkapan. Kita tak jangka kereta rosak dan sebagainya, maka tak sempat nak prepare. Maka ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka telan elok je lah. Pakai niat saja. Maka yang tu tak ada nak buat apa lah kan. Di luar daya kita. Okey. Boleh jelas Okey. Adapun yang kes pertama tadi, yang duduk dalam kawasan mulut, dah azan, okey, dia telan juga, walaupun dah tahu azan, walaupun di luar rongga mulut ni, maksudnya apa? Batal puasanya. Maka ulama kata apa? Orang macam ni, dia hendaklah imsak. Apa maksud imsak? Tahan. Walaupun dia dah batal puasa, dia tetap kena menahan diri daripada makan dan minum sepanjang hari. Macam mana orang puasa walaupun puasanya dah batal dah. Okey? Dan puasanya tak dikira, tetapi sebagai menghormati, kalau dia makan juga walaupun dia tahu puasanya batal, walaupun sengaja ataupun tidak, maka hukumnya berdosa. Dia memainkan hukum. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia tetap kena ganti puasa, kena qada lah, sebab puasanya sudah tidak dikira. Jelas Okey. Kita buka soalan. Ada lagi nak tanya? Okey, ada soalan. Soal jawab QA tentang puasa. Ipang Nawawi. Okey, kita ada malam ni, kita baca sikit. Yang pertama tadi, terima kasih sudi join dalam sesi Q&A. Azrul Alexandra. Orang mana ni? Orang Mesir. Ustaz Anas, terima kasih. Bersama-sama kita insyaAllah. Natira. Fatah 1712. Ni apa ni? Tarikh birthday ke apa ni? Fatah. Akmal Hakim. Amar Al-Faris, Nasrin Nordin, Tuan Nasrin Nordin, Alia Munawar, Nuriwan, Qayyum Nazirul Qayyum, Tika, Azli Muhammad, Muhammad Amirul, Roslina, sallallahu alaihi Muhammad, apa ni? Api Cucu. Ni Rinza Nazir, Amri, Balkis, sekali lagi Isyram, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mariam Akila, Is. Hai, Mak Fatu pada. Rizal Marsudin, orang Kuantan, orang Sabah ini. Nur Rianti, Aswad 98. Idris. Okey. Semua Lukman Hakim. Okey, cepat. Ada soalan? Pada sudi. Okey, Faizah, Ustazah Faizah Mat. Okey, kita dah ada Da'i Nazrin. Nazrin, jom kita live. Nanti kalau tak malam ni pun bila-bila. Set up lah bila-bila. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau puasa nanti, titik ubat sakit mata dalam mata batal tak puasa? Okey. Okey, jawapannya mudah saja. Okey, kalau titik mata tu, sekali lagi, titik-titik tu bau tom yam. Rasa tom yam, kenyang. Maka batal lah. Maka titik mata ni dia bukan rongga. Jadi tidak ada masalah. Okay. Yang rongga ni yang lubang-lubang lah. Masuk lubang. Telinga lubang. Mulut lubang. Kemaluan. Semua yang masuk ke lubang-lubang tu, semua batal puasa. Adapun mata dia bukan yang berlubang. Jadi dalam sallallahu alaihi Muhammad, titik mata tak ada masalah. Okay. Jadi hidung pun dia ada had dia. Kita akan bincangkan. Boleh tak korek hidung sepanjang kita puasa? Okay. Jelas Maka titik ubat sakit mata tidak membatalkan puasa. Saya selamat menitipkan ubat. Husaini Nazri, lagu apa? Sama juga injek ubat ubat yang kalau di permukaan ni tak ada masalah nak injek ni kan. Okey. Macam saya kata tadi, jangan injek ubat masuk kot rongga, masuk kot telinga, masuk kot lubang-lubang ni yang ada lubang semua batal.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Adapun yang cucuk-cucuk ke permukaan ni tak batal. Ada ulama mengatakan kalau masuk ayak, batal lah. Sebab ayak tu boleh mengenyangkan. Selagi mana dia tidak mengenyangkan, dia tidak ada rasa, tidak ada zat, tidak ada ain yang kita boleh rasa kenyang, maka itu dibolehkan. Dia hanya masuk ke permukaan, dia tak masuk ke rongga. Kan macam insulin panggil apa tu? Macam yang tu kan, panggil apa? Yang pernafasan tu. Apa tu panggil apa? Yang asma punya tu. Buat pernafasan yang sembur tu kan. Yang kita ha tu yang orang asma tu kan. Maka yang tu ikut apa? Lagu yang tu tidak membatalkan puasa sebab dia adalah angin. Dia adalah, memanglah dia air, tapi bila sembur dia menjadi udara bukan air. Jadi maka tu tak ada masalah. Okey. Dia kok mana pun senang nak faham. Selagi mana dia benda tu masuk rongga mulut, semuanya yang ada lubang, dan kalau masuk tu pula mesti benda yang ada ain, ada zat yang boleh mengenyangkan, kita rasa benda tu. Maka benda tu boleh membatalkan. Selagi mana selain benda tu di luar rongga, maka tidak ada masalah, dibolehkan, harus atas nasihat doktor. Kalau saja-saja api cucuk tak ada pasal, itu cerita lain lah. Okey. Menelan air liur ketika berpuasa. Ini pun soalan regular juga. Mana? Bismillah. Okay, kita payung dulu sikit. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma hubbukum. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah dikau tidak ku rindu. Siapalah dikau tanpa diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika dikau tidak ku rindu. Kasih dan ingatan kasihku padamu, cinta dalam hatiku hanya untuk dirimu. Doaku dari kejauhan untuk keselamatan dirimu. Biarpun jauh beribu batu, engkau tetap ku rindu. Okay, cocok. Ikut Aisyah. Ambil lirik. Orang dia ke sini. Okey. Boleh sambung insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi kita akan nyanyikan lagu sebuah lagu Aisyah isteri Rasulullah. Okey, siapa nak dengar? Maka dia kena tanya dulu. Okey, ada soalan sebelum kita bincang. Soalan tentang puasa. Nampak ni macam pandai je semua ni. Saya makan makan NSAIDs. Kalau flare datang saya mesti makan ubat. Apa tu? NSAID tu apa dia? Oh, yang perempuan punya tu Kalau flare datang saya mesti makan ubat. Takut juga. Macam saya kurang jelas ni. NSAID ni apa dia? Yang ni yang perempuan punya. Sebab saya lelaki. Okey, ada soalan. Tuan Syabab Store daripada kedai buku ke mana ni? Yang bersama kita malam ni insya-Allah. Okey, untuk makluman akan datang insya-Allah, kalau anda kata Allah mengizinkan nanti ubat. Okey, nama ubat Okey, makan ubat. Okey, makan ubat malam ni kan? Tak ada masalah. Makan ubat bukannya waktu puasa, makan ubat waktu malam, jadi tidak ada masalah lah. Okey.
Boleh. Okey, soalan yang seterusnya. Ubat untuk autoimmune disease. Okey. Bab-bab ubat ni, kalau selagi mana satu dia bukan makan waktu tempoh kita berpuasa lah. Kalau makan ubat tu waktu berpuasa, jawablah soalan memang batal lah kan. Okey, makan malam. Makan sebelum terbitnya fajar kita makan ubat. Apa-apa yang berkaitan dengan ubat ni, hukum dia harus selagi mana tidak ada mudarat pada hukum pada tubuh badan, selagi mana ada tujuan perubatan, selagi mana dan disahkan oleh doktor perubatan lah. Bukan saja-saja. Maka hukum dia harus. Tak mudarat, memang ada tujuan untuk kesihatan dan memang disarankan oleh pihak berwajib sebagaimana klinik ataupun doktor hospital. Maka ada 3 tujuan ilah ni, ada sebab musabab dia, maka benda tu diharuskan dan tidak menjejaskan kesahan puasa. Boleh? Amin. Okey. Soalan yang berikutnya. Ustaz, ya saya. Boleh tak menelan air liur ketika berpuasa? Air liur tu kat mana? Air liur tu memang ada dalam rongga lah kan? Okey, dia ada 2 situasi. Menelan air liur yang berada di dalam rongga mulut adalah tidak membatal. Okey. Dia ada 2. Mulut kan kita satu kat sini lah, kawasan kerongkong. Okey, halkum kita ni kerongkong dalam. Satu dia ni kawasan apa? Kawasan apa ni? Dalam di luar mulut ni lah. Dalam mulut tapi kawasan lelangi, di bawah lelangi. Okey, selagi mana dia berada dalam rongga mulut dan tidak membatalkan puasa kerana ia termasuk perkara yang sukar untuk mengawal. Tetapi jika air liur tersebut diluahkan atau dikeluarkan daripada rongga mulut dan dari hujung ni lah. Okey. Dia punya bukan air liur lah, semualah kahak ke hingus benda-benda yang sewaktu dengannya dah terkeluar dah, tiba-tiba kita telan balik. Yang tu adalah batal puasa. Adapun hukum menelan kahak, air liur atau hingus yang telah diluahkan. Kalau masih di dalam, duduk masih lagi antara in between kan, 50-50. Nak keluar, tak keluar. Ada duduk tengah-tengah, maka yang tu kita tertelan ataupun kita telan. Masih lagi dimaafkan. Tetapi jika kahak ataupun air liur itu hanya tersekat di kerongkong, kemudian ia telan atau kahak tersebut turun dalam perutnya sendiri dengan sendiri otomatik, maka tidak batal puasanya. Sekiranya air liur tersebut telah bercampur dengan najis. Okey. Ayat liur kita ni, okey, dah duduk kat sini kan. Okey. Tiba-tiba gigi atau gusi kita berdarah. Bila berdarah, keluarkan darah lah kan. Jadi darah tu bercampur dengan air liur, kita tertelan. Kalau kita tak ada masalah. Nama ni apa pun dimaafkan. Selagi mana air liur tersebut, jika air liur tersebut telah bercampur dengan najis seperti darah gusi atau darah gigi, dia sengaja tidak meluahkan atau membasuh mulutnya. Dah tahu dah darah, pergi cuci. Tapi kalau saja dibiarkan, maka dia telan, maka batal puasanya. Sama macam dia minum air. Maka air tu dia namakan darah. Boleh ha? Jelas. Okey. Okey, next. Soalan seterusnya. Ada soalan? Tak ada soalan? Ada jawapan? Okey, ada siapa nak bersembang di sini? Saya buka talian. Boleh request. Siapa yang nak berkongsi dan siapa yang nak bertanya secara live. Pasang lagu sikit. Lagu apa? Okay, ambil lirik kan? Tadi. Ambil lirik. Okey, sambil-sambil tu kita layan dulu. Lagu lama diberi nafas baru, insya-Allah akan dimuatkan album terbaru Ustaz Manis. Okey, kita berbaki 10 hari lagi insya-Allah. Okey. Siapa nak dengar lagu? Sambil-sambil. Okey, kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Bekerja dan berusaha, jangan lupakan ibadah.
malam tahajud dan pagi duha. Lelah kita bekerja namun tanpa berdoa, itu tiada guna. Kita selalu berdoa namun tanpa usaha, itu sia-sia. Berbanyakkan berdoa, semangat berusaha, tawakal ala Allah. Jatuh bangun biasa, jangan menyerah, tetap bersabarlah. Sama-sama. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Selamat berpuasa, selamat raya. Allah, Allah, Allah. Sallu ala Nabi. Ini lagu baru ah. Boleh dengar kan Dayan? Hai para pedagang yang sibuk di ladang, tak lupa pegang pengen tentaran. Jangan abaikan menunda kewajiban, akhirnya pundah dan penyesalan. Carilah nafkah halal harta yang berkah, tentunya bekerja juga berusaha. Selalu berdoa, bertahajud, bersujud, insya Allah semua akan terwujud. Berdoa tanpa berusaha bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Dan jaga 5 waktu, semenat berlalu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Rezekikanlah kami kekuatan untuk kami menjaga solat. Kami nak jaga zikir, kami jaga Quran, kami jaga ukhuwah, kami jaga hubungan dengan ya Allah. Hai para pedagang yang sibuk di ladang, tak lupa pula pegawai di kantoran. Jangan abaikan menunda kewajiban, akhirnya pun datang penyesalan. Carilah nafkah halal harta yang berkah, tentunya bekerja juga berusaha. Selalu berdoa, tahajud dan bersujud, insya Allah semua akan terwujud. Berdoa tanpa berusaha bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Jangan 5 waktu, semuanya akan berlalu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya ampunilah dosa-dosa, ya Allah, rahmatilah. Tepuk tangan sikit boleh, tepuk tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih. Nampaknya macam tak ada respon je. Tak ada respon, kita nak stop dululah. Okey, kita dah sikit kepada yang baru sampai dan baru tiba, baru sama-sama yang baru membuka siaran kita. Kita sekarang bersiaran langsung dalam rancangan sesi soalan dan jawab Q&A puasa dan Ramadan. Barangkali mungkin dalam kalangan tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang ada, ya, lagu ni dia import jauh, dia gabungan antara, dia campur Bollywood sikit, campur dengan Aceh sikit, campur dengan Hindustan sikit, campur dengan nasyid sikit, campur dengan balada sikit, dia pukul rata, all-rounder. Akan diriliskan insyaAllah. Asalnya perancangannya Ramadan ni kan. Tengoklah macam mana nanti ya. Tajuknya jaga-jaga. Kita kena jaga-jaga hidup ni. Okay? Jaga hati, jaga solat, jaga zikir, jaga Quran, jaga mak ayah. Kena jaga. Kita ni tak jaga selama ni. Tak jaga masjid, jaga sejadah. Okay? Jaga ustaz. Tengok, seorang pun tak jaga ustaz.